Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Yang Berhormat Jasin telah pun membangkitkan tentang usul yang telah Yang Berhormat bawa. Usul itu adalah mengenai akta tafsiran. Kerana dalam masalah yang ditimbulkan dalam parlimen ini, sudah banyak sangat perkara-perkara yang mengelirukan. Terutamanya apabila kes yang dibawa oleh Jill Island itu dikelirukan oleh Yang Berhormat Tambun sendiri, apabila dia telah mengatakan dia dah rujuk kepada Majlis Raja-Raja. Semalam kita telah pun dapat tahu bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah mengeluarkan kenyataan selaku pengerusi MKI bahawa dia mahu isu ni dibawa ke Majlis Raja, maknanya belum dirujuk lagi lah. Sebab itu walaupun telah ditolak, Yang Berhormat Jasin bentangkan semula usul yang ditolak itu. Kita dapat tahu semalam baru ditolak. Kita dah masuk 2 minggu dah. Jadi baru dapat tahu, maka sebab itu dia nak bangkitkan supaya semua rakyat memahami bahawa isu ni hanya boleh diselesaikan kalau tafsiran untuk kalimah Allah tu diberikan penyesuaian mengikut tafsiran dalam perlembagaan kita sendiri. Itu yang sepatutnya dibuat. Jadi saya ucapkan tahniahlah untuk YB Jasin yang telah pun membentangkan usul persendirian. Jadi mungkin dia nak jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mendedahkan kalimah Allah kepada pengeliruan maksud sebenarnya yang berdasarkan akidah Islam adalah cabaran dan tentangan yang paling berbahaya terhadap masa depan Islam di Malaysia. Cabaran pengeliruan terhadap kalimah Allah sekiranya tidak diatasi dengan segera, dibimbangi akan menggugat kefahaman akidah dan keislaman anak muda Islam Malaysia di masa hadapan. Kepercayaan kepada Allah adalah dasar keimanan di dalam Islam. Pengetahuan yang betul tentang Allah sebagai zat ketuhanan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, tidak berbilang-bilang dan tidak bersifat dengan sebarang sifat kekurangan, seperti mana manusia dan segala makhluk, adalah merupakan syarat kepada kesahihan iman menurut ajaran Islam. Tidak ada iman dan Islam tanpa pengetahuan dan pemahaman yang betul tentang kalimah Allah. Tidak ada kalimah yang lebih besar pengaruhnya di dalam jiwa umat Islam seumpama kalimah Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang bermaksud adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dengan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka. Justru itu sebarang penggunaan kalimah Allah dengan maksud yang tidak selaras dengan akidah Islam samalah seperti mengganggu dan menyerang Islam. Ia seperti menikam tepat kepada jantung umat Islam di negara ini. Ia menimbulkan ketidakharmonian dan mengundang perpecahan, bahkan permusuhan berpanjangan di dalam negara ini. Allah is the majestic name and the epitome of greatness and glory. None of the human characteristics should be associated with Allah explicitly or implicitly. Kalimah Allah dengan maksudnya yang betul berlandaskan keterangan Al-Quran adalah merupakan akidah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu dipertahankan dan dilindungi oleh kekuatan undang-undang di dalam negara ini. Seorang ulama besar di dalam ilmu tafsir
Al-Imam Sya'rawi rahimahullah berkata, "Inna syai'al muhkama huwa alladhi la yatasarrabu ilaihi khalalun wala fasadun fil fahmi li'annahu muhkamun wa hadhihi al-ayatul muhkamah hiya an-nususul lati la yakhtalifu fiha an-nas." Sesungguhnya sesuatu yang muhkam adalah sesuatu yang tidak dapat dimasuki kekaburan dan kerosakan di dalam pemahamannya, lantaran ianya tegas dan jelas. Ayat-ayat yang tegas dan jelas ini adalah nas-nas yang manusia tidak berselisih dalam memahaminya. Surah Al-Ikhlas yang disebutkan di dalam rang undang-undang tafsiran ini adalah surah yang keseluruhannya mengandungi ayat-ayat muhkamat, di mana dalam konteks perkara yang kita utarakan ini, ia adalah ayat-ayat yang menjadi neraca di dalam memahami makna sebenar kalimah Allah. Dalam keadaan gejala kemurtadan yang membimbangkan, serta munculnya pelbagai ajaran keagamaan yang menyeleweng, yang dibawa masuk ke Malaysia dari negara luar dan disebarkan kepada orang-orang Islam, saya melihat RUU tafsiran pindaan Akta 388 yang dicadangkan ini bukanlah lagi suatu pilihan. Bahkan ia adalah suatu keperluan, kemestian dan kewajipan. Tanpa akta yang secara khusus mengawal makna kalimah Allah dari sebarang penyalah tafsiran, kita bimbang struktur keagamaan dalam negara ini yang berpaksikan Islam semenjak 700 tahun yang lampau akan terancam. Saya bimbang Islam sebagai teras budaya kepada orang-orang Islam di dalam negara ini juga akan turut terancam. Saya ingin menegaskan bahawa cadangan RUU tafsiran pindaan Akta 388 perlu disokong dalam rangka melindungi akidah umat Islam di negara tercinta ini. Walau bagaimanapun, seperti yang telah kita maklumi, pagi tadi saya telah menerima maklum balas daripada Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat bahawa cadangan RUU tafsiran yang dikemukakan pada 25 Mei 2023 telah ditolak. Saya merasa sangat duka cita dengan keputusan tersebut. Saya berharap agar saya bersama beberapa ahli parlimen Perikatan Nasional diperkenankan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Majlis Raja-Raja bagi menjelaskan usul persendirian ini. Ya, silakan sekiranya ada soalan. Boleh jelaskan apa cadangan dalam RUU yang dicadangkan ini, terutamanya dari segi tafsiran kalimah Allah mengikut surah yang disebut Al-Ikhlas. Ya. Cadangannya dalam pindaan section 60. Daripada mana tadi? Berita Harian. Ya. Nama? Suhail. Dalam pindaan section 66 2 Akta Tafsiran 1948 dan 1967, Akta 388 yang disebut sebagai Akta Ibu dalam akta ini dipinda dengan memasukkan penambahan proviso di section 66 seperti berikut. Allah mempunyai makna, terjemahan dan tafsiran sebagaimana terkandung di dalam surah 112 Al-Ikhlas di dalam Al-Quran, iaitu membawa makna Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Dan sebarang makna, terjemahan dan tafsiran yang selain daripada ini adalah batal dan tidak sah. Jadi artinya melalui cadangan ini kalimah Allah tu memang tak boleh digunakan oleh agama lain atau macam mana? Kesan daripada cadangan ini. Ya. Saya bacakan fasal 1 rang undang-undang mengandungi tajuk ringkas akta yang dicadangkan. Fasal 2 bertujuan untuk meminda section 66 Akta Ibu untuk menambah proviso sedia ada berhubung dengan makna, terjemahan dan tafsiran serta pemakaian kalimah Allah. Pindaan ini bertujuan untuk memperjelas dan memuktamadkan makna, terjemahan, tafsiran
dan penggunaan kalimah Allah di dalam apa-apa penerbitan sebagaimana yang ditafsir di dalam Seksyen 2 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 iaitu Akta 301. Pindaan sebagaimana yang dicadangkan di fasal 2 juga bertujuan supaya menteri yang berkenaan boleh mengguna pakai Seksyen 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 Akta 301 untuk mengeluarkan satu perintah melalui warta melarang apa-apa penerbitan yang mengguna pakai kalimah Allah yang boleh membawa makna, terjemahan dan tafsiran selain daripada yang ditafsirkan di bawah fasal 2 ini. Seterusnya, fasal 2 juga bertujuan untuk membolehkan Parlimen menggubal suatu rang undang-undang untuk meminda Seksyen 298A Kanun Keseksaan untuk memperuntukkan bahawa mana-mana penerbitan dan atau penggunaan kalimah Allah yang membawa makna, terjemahan, tafsiran dan maksud selain daripada apa yang ditafsirkan di bawah fasal 2 di atas boleh menjadi suatu kesalahan di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan boleh dikenakan pertuduhan sewajarnya di bawah seksyen tersebut. Jelas. Apa alasan penolakan usul yang diberikan oleh speaker? Itu kena tanya speaker. Ya. Okey. Tadi ada kata nak minta menghadap Ya. di Majlis Tuntutan Selangor kan? Ya. Bila agaknya permohonan ataupun akan disampaikan kepada Kita akan cari satu masa dan kita akan memohon untuk dapat menghadap Beliau Maha Mulia Sultan Selangor Muslim. dalam perjumpaan dengan Tunku tu apa yang hasrat itu disampaikan kepada Tunku? Dan kita nak menjelaskan apa yang kita jelaskan ini bahawa melalui akta tafsiran ini kita merasakan inilah salah satu caranya untuk penggunaan kalimah Allah ini tidak disalahgunakan. Sesiapa saja boleh guna tapi biarlah dengan tafsiran yang betul. Yang kita takut adalah tafsiran itu disalah ertikan oleh sesetengah pihak. Ini menyebabkan ada kekeliruan. Kalau semua orang faham tentang kalimah Allah ini mengikut tafsiran yang ada dalam undang-undang sendiri, mudah untuk diterima pakai oleh semua pihak dalam negara kita. Okey? Baik, terima kasih. Terima kasih.